Ada seorang ahli fisiologi daripada Rusia, dia ada buat satu kajian tentang pencernaan anjing. Dan kajian dia ni telah memberi petunjuk kepada teori baru tentang tingkah laku. Memang kita tak boleh samakan manusia dengan anjing, tapi ada beberapa elemen dalam kajian ni yang boleh kita ambil untuk kita aplikasikan pada kehidupan manusia, tapi pada masa yang sama kita kena ubah suai ikut kesesuaian. So pengkaji ni nama dia Pavlov. Daripada kajian dia dapati yang sebenarnya bila kita nak belajar sesuatu, kita kena ada rangsangan. Bila ada rangsangan, gerak balas dia akan bertambah baik. So benda ni dinamakan pelaziman. Setiap rangsangan akan timbulkan gerak balas. Contohnya, bila you dengar bunyi siren ambulans, cepat-cepat you akan ke tepi, kan? Walaupun you belum nampak ambulans tu, tapi you dah dengar bunyi ambulans tu dari jauh, you cepat-cepat cuba ke tepi supaya dapat beri laluan. So siren ambulans tadi tu adalah rangsangannya, dan you punya pergerakan ke tepi tu adalah tindak balas you selepas mendengar siren tadi. Kalau kita nak cuba ajar diri kita ataupun kita dah jadi ibu bapa, kita nak ajar anak-anak kita untuk belajar sesuatu yang baru, kita boleh gunakan teknik ni, teknik rangsangan dan tindak balas. Macam mana kita nak aplikasikan dalam hidup kita? Kalau kita nak ajar diri sendiri untuk jadi lebih baik, untuk nak jadi orang yang berdisiplin ke, nak sentiasa buat benda-benda baik, macam mana kita nak aplikasikan teknik ni dalam hidup kita? Salah satu cara adalah, contohnya you ni jenis yang suka keluarkan perkataan-perkataan cacian yang tak baik, perkataan yang memaki hamun. Tapi you nak berubah, you dah tak nak sebut. So, setiap kali you keluarkan perkataan ni, you kena letakkan RM1 dalam tabung. Ini just contoh cara lah. You kena sesuaikan dengan you punya keadaan sendiri. Nanti you boleh modify sendiri ikut kepada keadaan you. Tapi make sure you kena ada peneguhan. Maksudnya you betul-betul buat. Jangan just sekali buat lepas tu tinggal dah. So, rangsangannya bila you sebut je perkataan yang tak elok, terus you kena letak duit dalam tu. Tindak balas dia, you kena letak duit dalam tabung. Dan bila tabung tu dah penuh, you kena bagi duit tu dekat orang lain. Dekat sesiapalah you rasa nak sedekah, dekat mak you ke, dekat adik-beradik you ke, dekat orang luar ke, mana-mana. Tapi bukan untuk diri you. Ini memang perlukan latihan ya. Kita tak boleh buat just sekali dua je. Kita kena buat lama-lama. Setiap kali sebut, masukkan duit. Setiap kali sebut, masukkan duit. Bila duit tu dah penuh, bagi orang lain. Lama kelamaan, you akan jelaslah nampak berapa kali you sebut perkataan yang tak elok dalam sehari. You akan cepat detect you punya kesalahan tu. Sebab you boleh tengoklah daripada macam mana tabung tu cepat ke tak penuh. Berapa lama nak ambil masa untuk penuh. Berapa kali you cakap dalam sehari, you boleh tahu. So dari situ you boleh cuba kurangkan. Setiap hari you akan cuba kurangkan. Kurangkan lama-lama akan berkurang demi berkurang, dan mungkin akan hilang terus you punya habit yang tak baik tu. Sama juga kalau you nak cuba apply pada anak you, just modify ikut kesesuaian. Macam anak you, mungkin you tak boleh minta dia duit dah kan, dia tak ada pendapatan. So you mungkin boleh rotan dia. Sekali dia cakap, you kena rotan dia. Ataupun sekali dia cakap, dia kena buat pumping ke, ataupun dia kena buat something lah, kerja rumah ke. Sekali dia buat perbuatan yang tak elok, you suruh dia kemas rumah, katalah. So bila dia nak buat lagi dan lagi, dia akan fikir banyak kali. Sebab ada pengukuhan kepada benda tu, ada hukuman. Kalau dia buat benda tak elok, you akan hukum dia. Dan you kena make sure you takkan tinggal walau sekali. Jangan bila kita tak nampak perubahan tu berlaku, kita buat sekali dua, kita dah tak nampak perubahan, kita pun dah malas nak buat. Tak boleh macam tu. Kita kena maintain disiplin. Yang ni memang perlu latihan. Dia kena ambil masa yang agak lama. Dia tak boleh sekali dua je. Sebab kalau you cuma excited untuk buat pada hari pertama dan hari kedua saja, awal-awal saja, nanti tak berkesan. Benda tu tak akan berkesan. Hari pertama, hari kedua you letak seringgit. Hari ketiga you dah start tak nampak perubahan apa-apa, you pun mula tak letak dah RM1. Lama-lama automatik diri you akan terbiasa dengan benda tu balik, dan you tak letak pun dah duit tu, you dah hilang you punya excited tadi. Sama juga macam dengan anak you. Kalau kata dia tak buat kerja sekolah hari ni, dia kena marah dengan cikgu hari ni, so you denda dia
untuk cuci pinggan kat dapur katalah. Esok katalah ada lagi masalah tu, timbul lagi masalah tu, cikgu masih telefon you kata kerja sekolah tak siap. So you denda dia lagi pergi cuci pinggan dekat dapur. Okey, hari demi hari dia pun nampaklah macam okey dah tak buat dah. Masalah-masalah macam ni cikgu pun dah tak telefon dah. So you pun percaya yang anak you dah berubah. Okey. Beberapa lama lepas tu cikgu ada telefon balik, ada masalah lagi budak ni buat. Dan you cakap apa, tak apalah kali ni kita maafkan dia lah sebab dia dah lama tak buat. So kita maafkan dia. Kat situ you dah ambil tindakan yang salah. Sebab bila you tak buat pengukuhan ataupun you tak jalankan seperti yang you pegang sebelum ni, anak you takkan boleh hilangkan habit yang tak baik tu terus tau. Dia takkan hilangkan sepenuhnya. Dia cuma hilang sikit je. Sebab bila lepas ni dia buat lagi, dia akan cakap benda yang sama dengan you fikir tadi. Sekali-sekala je dia buat. So tak apalah, maafkanlah dia kan. So dalam fikiran dia, benda tu kalau tak selalu buat tak apa. Jangan selalu buat je. So dia tak hilang sepenuhnya. Nampak tak kat situ? Jadi kalau you nak ubah sesuatu tu, terus you tak nak benda tu ada, perkataan tak elok tu tak nak langsung ada dalam diri, dan you tak nak anak-anak you buat sesuatu perkara yang tak baik, make sure you hilangkan terus dengan cara you konsisten jaga dia punya tingkah laku. Bila dia buat salah, mesti kena hukum dia seperti yang you dah buat sebelum ni. Jangan pandang ringan, pandang remeh benda tu. Dia membesar disebabkan oleh didikan kita. Apa yang kita ajar, itulah yang dia akan bawa nanti. Sebab tu dalam Islam pun ada ajar kalau anak tak solat, kena rotan. Kalau tak rotan, nanti lama-lama dia akan terbiasa. Dia akan rasa benda tu tak ada apa-apa. Dia akan rasa remeh je benda tu. So make sure you tegas dengan diri sendiri dan juga anak-anak.